Bab man iktawa au kawa ghairahu wa fadli man lam yaktawi. Bab kelebihan, bab orang yang iktawa, menerima penggunaan kai ataupun kawa ghairahu, menggunakan kai untuk orang lain. Wa fadli man lam yaktawi, dan kelebihan orang yang tidak lam yaktawi, tidak menerima penggunaan kai yang diselaran dengan besi panas, tidak menerima selaran dengan besi panas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asim bin Umar bin Qatadah, katanya saya mendengar Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW sabdanya, sekiranya ada penawar pada mana-mana ubat-ubatan kamu, maka adanya pada syartati mihjam, iaitu pada torehan pisau, tukang bekam, torehan pisau, bekam, ataupun fafi syartati mihjam, pada sedutan, sedutan mihjam, yakni alat untuk berbekam. Aw lad'atin binar, atau adanya pada selaran dengan api. Wa ma uhibbu an aktawiyah, tetapi aku tidak suka menggunakan ataupun menerima penggunaan kai ataupun selaran dengan api. Diriwayatkan daripada Amir daripada Imran bin Husain, katanya la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada jampi serapah, tidak ada jampi yang mujarab, semujarab jampi untuk ainin, untuk gangguan makhluk halus, ataupun humah, atau untuk sengatan, atau kerana disengat oleh binatang-binatang yang bisa. Saya menyebutkan hadis ini kepada Sa'id bin Jubair. Dia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, katanya Rasulullah SAW bersabda, dikemukakan kepadaku umat-umat, ada seorang nabi dan dua orang nabi yang lalu, bersama mereka ada sekumpulan pengikut, dan ada juga nabi yang mana tidak ada bersamanya sesiapa pun, yang ini tidak ada pengikut, sehingga diangkat, yang ditunjukkan kepadaku satu bayangan yang besar ataupun hitam, bayangan hitam yang besar. Qultu ma hadha, apa ini? Adakah ini umatku? Dikatakan, diceritakan kepada Nabi SAW, bahkan ini adalah umat Musa, ini adalah Musa dan kaumnya. Dikatakan, perhatikanlah ke ufuk itu, rupa-rupanya di sana ada bayangan hitam yang memenuhi ufuk. Kemudian dikatakan kepadaku, tengoklah ke sini dan ke sini, di ufuk-ufuk langit, rupa-rupanya di sana ada bayangan hitam. Qad mala'al ufuk, yang telah memenuhi ufuk. Qila hadhihi ummatuk, dikatakan inilah umatmu, dan akan masuk syurga daripada mereka ini 70.000 tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, dan dia tidak menerangkan kepada mereka siapakah orang yang akan masuk surga seramai 70.000 orang itu tanpa hisab itu. Fa'afadhal qaum, maka berbicaralah, bercakap-cakaplah sahabat-sahabat ini. Mereka berkata, kitalah orang yang telah beriman dengan Allah dan mengikuti Rasulnya, kerana itu kitalah mereka, ataupun anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, kerana kita ni dilahirkan di zaman jahiliyah. Perbualan mereka itu sampai kepada Nabi SAW, apa yang dibicarakan oleh mereka itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun keluar, dia berkata, mereka ialah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta dijampi. Mereka ialah orang-orang yang tidak minta dijampi, yang ini tidak menggunakan bomo
ataupun jampi. Wala yatatayyarun, tidak mereka ini mengambil sempena buruk dari sesuatu. Wala yaktawun, dan mereka tidak menggunakan kai yang diselaran dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Faqala Ukashah bin Mihsan, Ukashah bin Mihsan pun berkata, adakah termasuk di antara mereka itu saya, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya. Maka bangun seorang lagi, dia berkata, adakah di antara mereka itu saya? Nabi SAW menjawab, sabaqaka biha Ukashah, Ukashah telah pun mendahului engkau, telah pun mendahului engkau dengan permintaan itu. Babul ithmit wal kuhl minar ramad, ini bab ithmit, batu celak dan bercelak kerana sakit mata. Berhubung dengan perkara ini ada riwayat, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ummi Atiyah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa ada seorang perempuan kematian suaminya. Selepas itu dia sakit mata. Mereka pun menyebutkan tentangnya kepada Nabi SAW dan menyebutkan untuknya juga celak, bahawa dibimbangi terhadap matanya, yakni kalau tidak mengguna celak itu. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, perempuan itu dulu berada di rumahnya fi syarri ahlasiha, dalam seburuk-buruk pakaiannya. Ataupun perempuan itu di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, berada dalam pakaiannya dalam seburuk-buruk rumahnya, ataupun sehuduh-huduh rumahnya. Bila lalu anjing, perempuan itu akan melontarkan ba'ratan, tahi binatang. Fala arba'ata ashhur wa ashra, kenapa tidak boleh dia bersabar selama 4 bulan 10 hari? Tak bolehkah dia bersabar selama 4 bulan 10 hari? Ini bab juzam, kusta. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada jangkitan, wala tiyarata, dan tidak ada juga sempena buruk dengan sesuatu, wala hamata, tidak ada hamah ataupun burung hantu, wala safara, dan tidak ada juga safar. Wa firra minal majzum, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Ini bab man. Man adalah penawar untuk mata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, kulat itu minal manni, sebahagian daripada man, sebahagian daripada man. Wa ma'uha shifa'un lil 'ain, dan airnya, air dia tu, air kulat itu syifa, jadi penawar kepada, penawar untuk mata. Sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Aisyah bahawa Abu Bakar, ini bab ladud, bab ladud, ini ubat yang dimasukkan dalam di sebelah bahagian mulut, di hujung mulut. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Aisyah bahawa Abu Bakar mengucup Nabi SAW wa huwa mayyit, dalam keadaan Nabi SAW telah pun mati. Qala wa qalat Aisyah, kata perawi ini Ubaidullah, Aisyah berkata, kami telah menggunakan ubat ladud dalam sakit Nabi SAW. Dia pun mengisyaratkan kepada kami, berarti jangan kamu bubuh ladud jangan kamu bubuh ladud dalam mulut aku. Dia isyaratlah. Kami pun berkata, sebagaimana orang sakit tak suka kepada ubat, begitulah agaknya. Bila dia sedar, dia pun berkata, bukankah aku telah melarang kamu supaya jangan bubuh ladud dalam mulut aku? Kami berkata, kami bubuh juga, kami masukkan juga ubat ladud itu dalam mulut, kerana kami anggap seperti mana orang sakit biasa tidak sukakan ubat, Rasulullah juga tak suka juga. Begitulah karahiyatul marid lid dawa,
seperti mana karahiyatul marid lid-dawa, yani ka karahiyati, atau mithla karahiyatul marid lid-dawa, seperti mana orang sakit tak sukakan ubat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, jangan tinggal sesiapa pun dalam rumah ini melainkan kena bubuh ladut dalam mulut dia. Dalam keadaan saya melihat, saya nak tengok, kecuali Abbas, kerana dia tidak menyaksikan, dia tidak ada dalam majlis itu, tidak ada pada ketika dibubuh ladut dalam mulut Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Ummi Qais, katanya saya membawa anak saya kepada Nabi SAW dalam keadaan saya telah memicit tonsel dia supaya keluar darah. Faqala, Nabi SAW pun kata, kenapa kamu seksakan anak-anak kamu? Kamu picit begitu, kamu seksakan anak-anak kamu dengan memicit ulaq. Hendaklah kamu gunakan ud hindi, hendaklah kamu gunakan ud hindi atau qust hindi, kerana ada 7 penawar pada qust hindi itu. Di antaranya ialah untuk penyakit zatul jam, dan digunakan sebagai ubat sa'ud untuk penyakit uzrah, penyakit bengkak tonsel. Yang ni digunakan ubat sa'ud, yang ni dimasukkan melalui hidung. Wa yuladdu, dan digunakan sebagai ladud, yang ni ud hindi itu, kerana penyakit zatul jam. Kata perawi, saya mendengar Zuhri berkata, bayyana lana ithnatain, dia menerangkan kepada kami 2, yang ni penawar itu untuk 2 saja, 2 penyakit. Dia tidak terangkan hak 5 lagi. Saya berkata kepada Sufyan, Ma'mar berkata a'laqtu alaihi, qala, katanya lam yahfaz, dia tak ingat tu. Sebenarnya dia kata a'laqtu anhu, saya menghafal ini dari mulut Zuhri sendiri mana. Dan Sufyan pun menggambarkan menggambarkan ghulam yang ditahnikkan. Macam mana ditahnikkan dengan usbu', dengan jari. Bagaimana budak kecil kalau masuk dalam mulut dia tu akan bubuh mana? Sufyan pun memasukkan dalam hanak, dalam mulut dia. Maksud dia angkat hanaknya dengan isba' jari dia, angkat. Yang ni pecik lah. Dia tidak kata walam yaqul, dia tidak kata a'laqu anhu syai'an ataupun a'liqu anhu syai'an. Orang tak guna lagu tu. Orang tak guna a'laqu anhu syai'an, yang ni gantungkan sesuatu daripada dia supaya dia tak sampai mengambilnya. Orang tak guna dengan menggunakan yang ni mutaaddi dengan an itu. Mutaaddi dengan an itu dengan makna pecik, 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 ulaq. Babun, dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah, isteri Nabi SAW, berkata, bila Nabi SAW berat dan teruk sakitnya, dia minta izin dengan isteri-isterinya untuk dirawat di rumah saya. Mereka pun benarkan dia ni, benarkan kepada dia, benar dia tu duduk rumah saya lah. Fakharaja baina rajulain, dia pun keluar di antara 2 orang dengan mengheret kakinya. Takhuttu rijlahu fil ard, ini 2 kakinya mengheret menggores tanah. Yang ini dia heret kaki dia di antara Abbas dan seorang lagi. Ibnu Abbas pun fa akhbartu Ibnu Abbas, saya pun cerita kepada Ibnu Abbas cerita ni, kata perawi. Dia pun kata, kamu tahukah siapakah orang hak seorang lagi tu yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Saya berkata tak tahu. Dia pun kata dia tu ialah Ali. Kata Aisyah, Nabi SAW pun setelah masuk ke dalam rumahnya dan berat sakit dia kata lagu mana, hariqu alayya min 7 qirab, curahkan 7 gereba air atas saya, 7 gereba air yang belum dibuka wikaknya, yakni pengikatnya, dengan harapan saya dapat berpesan kepada orang ramai. Kata Aisyah, kami pun dudukkan dia dalam mikhdab, dalam satu besin kepunyaan Hafsah, isteri Nabi SAW. Kami pun mulalah curahkan air gereba itu ke atasnya, hingga dia mula mengisyaratkan kepada kami, berarti kamu telah pun laksanakan, kamu telah buat pun apa yang aku suruh itu.
Kata Aisyah, dia pun keluar kepada orang ramai, wasfasalla lahum wa khatabahum, dan dia pun bersembahyang, mengimamkan mereka, dan berkhutbah, berucap di hadapan mereka. Panjang ni. Hak ni lagi ni pun lagu tu juga lebih kurang tu. Baiklah. Bab yang pertama, mula-mula sekali kita baca malam ni, bab berkenaan dengan iktawa. Iktawa, kawa. Iktawa tu makna menerima penggunaan selaran besi panas. Itu makna iktawa. Kawa maknanya menggunakan besi panas, guna untuk orang. Kawa ghairahu, guna untuk orang lain, bukan untuk dia. Besi panas tu dia guna untuk orang lain, untuk berubat ni. Wa fadli man lam yaktawi, dan kelebihan orang yang tidak menerima penggunaan kai ataupun besi panas untuk berubat. Seperti kita sudah maklum dah sebelum pada ni, sudah baca dah pada muka surat 848 tu, ada satu bab Imam Bukhari buat, bab asy-syifa fi thalathin, penawar ada pada 3 perkara, pada 3 cara. Dia pun kata dalam hadis juga, mari hadis tu, penawar ada pada 3 cara, iaitu pada 3 cara berubat, iaitu syarbati asal, ambil madu, minum madu, wa syartati mihjam, dan ada juga pada sedutan, menggunakan alat bekam, yakni oleh tukang bekam, wa kayyatin binarin, wa kayyatin binarin, wa kayyatu narin, atau wa kayyatu narin. Seumpama itulah, banyak dah kita sudah jumpa sebelum ni. Maknanya Nabi SAW kata boleh jadi penawar, boleh jadi ubat, menggunakan selaran api itu pun boleh jadi ubat. Sebelum ni kita sudah bincang dah juga berkenaan dengan selaran dengan api itu tidak khususlah guna besi panas seperti zaman itu, jadi tapi menggunakan kuasa api lah, tenaga api, guna tenaga elektrik ke bateri ke apa ke, kita kata guna kuasa api lah, guna tenaga api dalam apa bentuk sekalipun. Sekarang ni orang berubat dengan laser lah, macam-macam, itu semua guna api belakang, ataupun gunakan ubat-ubat yang mempunyai kesan seperti api. Itu kalau kita kembangkan lagi, seperti apa ni, dalam rawatan mengikut apa ni, kemoterapi ke apa tu, yang ni siapa luruh rambut dan jadi hangus habis tubuh ni, kulit tubuh, itu pun ada kesan api jugalah. Ada penawar juga disebut di sini. Dia kata wa fadli man lam yaktawi, kelebihan orang yang tidak menggunakan cara tu pula. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bahkan melarang umat dia daripada menggunakan kai tadi. Pada hadis sana dia kata jadi penawar. Apa makna ni semua percanggahan di antara pendapat dia? Ini satu isyarat anda sudah sebut dah dulu pun sebelum ada ni, iaitu penggunaan api ni seboleh-bolehnya kena kemudian, kalau tak ada cara lain dah, barulah guna cara itu. Ataupun kalau ditentukan, disebutkan, diputuskan oleh doktor yang memang mahir dan memang yakin tak ada dah cara lain ubatnya melainkan hot ni saja, dan ini tepat ubatnya, baru boleh guna. Kalau tidak, baik tak usah, pasal kesan dia tu boleh jadi tidak baik kesan dia. Ialah tentu sekali kalau tidak tepat, tak jadi apa lah, sakit saja, menyakitkan. Kalau makan ubat sekat pahit saja tu boleh kira ni menyakitkan. Siapa berjerit, hau-hau jerit, sakit, lepas tu tak sembuh pun, apa guna? Kalau kita pasti, tak apa. Begitu juga sekarang ni, kalau kita nak guna ubat-ubat yang menggunakan tenaga api, kuasa api pun begitu juga. Sebaik-baiknya kita yang paling akhir kita guna, ataupun setelah kita pasti ini akan menyembuhkannya. Tetapi penggunaan kuasa elektrik apa sekarang ni tidak menyakitkan dalam semua perkara, tak ada sakit. Tak ada sakit. Hak ni hak tak sebenarnya menyakitkan, lepas tu tak sembuh pula.
Kalau penggunaan api banyaklah sekarang diguna elektrik belaka. Nak cek penyakit itu, cek penyakit ini punya elektrik belaka. Hak tu tak apa, pasal tidak menyakitkan. Di sini larang ni pasal menyakitkan. Lepas tu belum tentu menyembuhkan. Kalau tentu sembuh, mana yakin doktor tu yakin mengikut ilmu dia, tak apa. Nak tu. Sebab itu dia kata ada penawar juga pada kai ni dulu. Di sini kok mana-mana pun kelebihan orang yang tidak menggunakan cara itu. Sebab apa? Sebab kebiasaan orang-orang Arab dulu, dia kata akhirud dawa al-kai. Akhirud dawa al-kai. Dia kata ubat yang terakhir sekali ialah kai, iaitu selah dengan besi panas. Seseolahnya apabila kita nak guna cara itu untuk pesakit, kita melemahkan semangat dia. Seseolahnya walaupun kita tak kata, di dalam masyarakat hari itu orang guna tu mana tak ada ubat dah, ni adalah hak terakhir, lepas pada ni tunggu mati lah kira-kiranya. Nabi SAW tak sewi guna tu. Sebab apa? Takut-takut melemahkan semangat pesakit. Apabila kita guna hak tu, bermakna kita nak ayak ke dia lepas ni kalau tak siap lagi mu tunggu matilah. Jangan macam tu. Kita cuba lagi ikhtiar dengan cara lain. Lepas tu hak tu lah yang dia sebut, kalau ada penawar pada ubat-ubat kamu, iaitu adanya pada syartatim mihjam atau ladha'atin binar, selaran dengan api, dan saya tidak suka an aktawiyah, menggunakan selaran dengan api itu. Nabi SAW mengikut Ibnul Qayyim dan ramai lagi ulama yang lain mengatakan dia tidak pernah gunakan besi panas tu terhadap dia, tak pernah. Tapi dia guna ada untuk orang lain, ada. Tetapi dia sendiri orang gunakan kepada dia tak guna. Sebab itu dia kata wa ma uhibbu an aktawiyah. Ini jelas menunjukkan dia tidak suka untuk dia sendiri. Tapi kalau orang lain ada dibuat. Nabi SAW pun benarkan. Misalnya semalam kita jumpa Sa'ad bin Mu'adh telah digunakan kai pada luka dia yang kuat kerana kena anak panah tu, digunakan kai. Nabi SAW tahu, dia tak kata apa. Lepas tu riwayat daripada Imran bin Husain, la ruqyata illa min ainin aw humah. Lepas tu hadis ini panjang, panjang yang kita baca tadi. Tidak ada jampi melainkan kerana ataupun untuk ainin, gangguan makhluk halus, ataupun humah, yakni kerana disengat oleh binatang. Di sini Nabi SAW bukan menafikan jampi ni untuk benda lain selain daripada hak dua ni, tidak. Atau bomo ni tak boleh, hak dua ni yang boleh bomonya, tidak. Tetapi hak paling mujarab, cara yang terbaik untuk merawat dua penyakit ni iaitu dengan jampi. Tidak ada mujarab jampi ni lebih mujarab daripada hak ni untuk dua penyakit ni. Tapi hak lain boleh juga, bukan makna tak boleh. Nabi SAW sendiri dan begitu juga sahabat-sahabat untuk penyakit lain pun dia guna juga jampi tu. Jadi la di sini bukan makna tidak boleh langsung. Di sini nak kata hak paling baik, iaitu apabila kena gangguan makhluk halus. Dalam hasyiah kita di luar tu dia sebut apa dia ain ke apa tu, apa yang anda terjemah tadi, kesimpulan daripadanya, mafhum daripadanya. Di sini dia sebut, tidak nak baca semua, saya baca sikit. La ruqyata, maknanya la ruqyata aula wa anfa' min ruqyatil ain awil humah
li shiddati dharar fiha. Wah, dia tak apalah. Sebab saat ni lah, sebab kata saat ni lah. Hak mujarab, hak paling baiknya untuk gangguan makhluk halus ni bomo ataupun jampi. Mana sehingganya kalau pergi apa ni ke hospital apa, pergi jumpa dengan doktor ubat cara biasa ni, dia tak ada nyakit ke apa. Tak ada nyakit, mana kawan ni tak boleh tidur. Dia sebab tu kata dia di luar daripada bidan dia lah. Di luar daripada bidan dia. Sebab tu Nabi SAW sudah isyarat dah. Sudah isyarat dah ni paling baik bomo. Makna Nabi SAW tunjukkan kepada kita macam-macam cara rawatan itu. Penyakit tu ada banyak macam. Ada penyakit hissi, tab'i, ada juga penyakit nafsani, ruhani. Ada juga penyakit jenis. Ubat pun begitu juga. Ubat pun ada yang berupa hissi, tab'i. Yang ni benda-benda lah, bahan-bahan kayu kau kata, kita kata ataupun logam kau, bahan-bahan macam-macam lah, penawar daripada benda-benda yang terdapat di atas muka bumi ni. Itu orang panggil hissi tab'i, ubat-ubat. Ada juga ubat-ubat yang tidak jenis tu, tapi jenis ruhani dan rabbani. Ruhani dan rabbani. Termasuk di antara ubat-ubat untuk rohani dan rabbani ni, hak ni lah, hak jampi-jampi. Jampi-jampi ni kalau nak kira sebab zahir tak ada makan ubat ke apa. Tak ada cocok kalau kita kata ke apa, tak ada. Dia baca-baca tapi jadi. Jadi hak tak ada tak boleh tidur gelepar, balik mata-mata, lepas tu baca-baca siuk hilang, boleh jalan molek-molek, boleh makan kecek, boleh. Sebab itulah kata memang ada. Nabi SAW sudah ajar dah kepada kita ada jenis ni. Ini apa makna? Asal makna dia mata. Setengah ulama mengatakan kerana kena mata, pandangan buruk orang panggil. Dalam bahasa kita orang tak guna, sebab orang kita tak berapa tahu berkali benda-benda lagu ni. Tapi dalam bahasa lain ada guna. Pandangan buruk ni dia ada kesan. Pandangan buruk dia ada kesan. Bahkan sebenarnya apa ni, kalau ilmu sahih, ilmu gapo, dia perhati. Bila dia perhati tu orang tu jadi gelepar, jadi macam-macam kena. Jadi dia salurkan ilmu dia tu melalui pandangan dia. Melalui pandangan dia tu menyebabkan orang tu jadi sakit. Itulah yang dikatakan ain. Tetapi pada hakikatnya dia boleh buat macam tu. Dia perhati tengok tu, kalau orang lain perhati juga tak ada jadi apa satu. Sebab apa ya, bila dia perhati, dia renung tu kena sakit. Sebab dia ada benda lain lah, ada bergawa dia, ada syekh dia kata balik belakang tu yang dia puja. Syekh tu lah sebenarnya yang ganggu. Sebab tu kita kata makhluk halus sebenarnya. Kalau kata orang pun dia melalui makhluk halus juga. Gangguan makhluk halus. Tak kira lah kita nak kata hatu ko, jin ko, syaitan ko, gapo ko, tak kira lah. Sihir ko gapo pun dia ada kaitan dengan makhluk halus. Dia ada pemujaan terhadap makhluk halus. Makhluk halus itulah yang membuatkan orang tu sakit dengan izin Allah. Sebab tu kita terjemah min ainin tadi daripada gangguan makhluk halus. Kalau tak ada siapa-siapa kelih dengan pandangan buruk pun, kalau orang biasa dia deki, dia kelih pun tak ada jadi apa. Kalau dia tu tak ada menggunakan amalan-amalan yang tertentu, tak ada. Kalau tak ada siapa pandai tak molek pun kepada dia. Kalaulah makhluk jin itu ataupun syaitan tu nak ganggu dia pun kena juga. Itulah kita terjemah ainin itu dengan makna makhluk halus. Makhluk halus. Sama ada dia nak khenak kita, tak ada siapa-siapa puja dia, tak ada siapa-siapa suruh dia, dia sendiri nak khenak kita, boleh jadi juga. Ataupun ada orang lain yang suruh dia buat pun boleh jadi. Kok mana-mana pun ainin lah, itu termasuk dalam ainin. Humah maknanya sengat, tengok kena sengat, kena gapo. Heran juga kita kata Tuk Bomo ni, dia baca-baca semua apa disebut siuk-siuk boleh hilang. Dia mana kalau gunakan ubat hissi tab'i, ubat biasa ni, maka masa berhari-hari. Tapi dia tu boleh hilang. Sebab itulah Nabi SAW wayak ada. Cuma dia wayak dalam hadis ni.
Lepas tu dikemukakan kepada Nabi SAW, ditunjukkan kepada dia lah umat-umat ni. Ada Nabi seorang dua orang lalu, ramai pengikut-pengikut dia. Ada juga Nabi tak ada siapa pun ikut dia. Ada. Pak Nabi buat ke dia, kita kata dia tak ada ikut. Lepas tu masuk neraka belaka apa ni, orang-orang yang diutuskan kepada mereka itu. Jawabnya di sini dia kata Nabi ni tidak semesti dia tu Rasul. Dia tu Nabi. Allah SWT lantik dia tu sebagai Nabi. Tidak semesti dia kena menyampaikan kepada orang lain, tapi nak ayatnya kok mana-mana pun Nabi ni dia orang baik lah, orang Ju, ajar benda-benda molek, tapi tak ada siapa pun ikut dia. Tak ada siapa pun ikut dia. Ni nak cerita kalau kita kemudian kalau tak ada pengikut pun, itu penawar kepada kita tu. Kalau tak ada pengikut, tak ada orang cara, tak ada siapa itu pun, kena sabar lah. Pasal apa? Ada orang yang lebih lagi pada kita. Nabi ada, tak ada siapa pun ikut dia. Itu nak ceritanya manusia ni kedegilan dia. Pak rugi siapa dia? Nabi tu tidak rugi. Tidak rugi. Hak ruginya orang ramai hak tak saya ikut dia tu lah. Betul hak rugi. Lepas tu dia tunjuk ramai. Dia pun ingat kau umat dia dah. Rupanya tidak lagi. Umat Nabi Musa dengan Nabi Musa. Lepas tu ditunjukkan kepada dia pada segala ufuk. Hak tu siapa? Itulah umat dia. Nabi SAW pun sukalah. Suka. Lepas tu sahabat-sahabat dia pun kata akan masuk syurga daripada hak tu 70,000 tanpa hisap. 70,000 tanpa hisap. Tak kena hisap 70,000. Apabila Nabi SAW kata gitu, masuk dalam rumah, sahabat-sahabat pun duduk kecek-kecek, siapa agaknya hak 70,000 masuk tanpa hisap dia, siapa agaknya? Ni kata gini, ni kata gini. Ada hak kata kita lah, sebab kita lah, tak ada orang lain dah mula-mula beriman dengan Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang lain, kita yang beriman dengan Allah dan mengikuti Rasulnya. Kita siapa lagi? Atau kalau tidak kita, anak-anak kita hak dilahirkan dalam Islam. Katakanlah kita ni tak sempurna maka sebab sebahagian hidup kita ni dalam jahiliah. Tidak kita, anak-anak kita. Dia kata duduk kecek-kecek gitu, tak jelas. Nabi SAW pun dapat tahu. Dia pun keluar. Dia kata mereka ialah orang-orang yang tidak minta dijampi atau tidak menggunakan jampi serapah. Bomo, tidak tak say bomo. Mudahnya orang tak say bomo, tak say jampi. Wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak menggunakan mengambil sempena buruk dari sesuatu. Wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak menggunakan kai selaran besi panah tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Hak ni, hak lagu ni, hak masuk tanpa hisap. Ukasyah bin Mihsan pun kata, adakah termasuk dalam mereka itu saya? Nabi SAW kata, ya, awak termasuk. Seorang lagi pun bangun, saya, kata dia, masuk juga ke dalam itu. Dia kata, Ukasyah telah mendahului ilmu. Sekata Ukasyah telah mendahului ilmu. Dia berhenti sekata, apa makna ni semua? Tadi dia kata molek, di awal hadis tadi dia kata molek bomo ni untuk gangguan makhluk halus, untuk kena sengak-sengak binatang yang berbisa. Dan sebelum pada ni dia kata guna kai besi panah tu penawar. Lepas tu sini dia kata orang hak masuk surga tanpa hisap tu hak tak guna hak tu. Apa ni? Ulama-ulama macam-macam lah bagi pendapat. Di antara ulama ada mengatakan mereka ini orang yang tidak mengambil kira sebab-sebab. Dia tidak bersandar kepada sebab-sebab biasa. Dia bertawakal betul-betul kepada Allah SWT. Jiwa dia tu kuat. Dia percaya kepada Allah SWT boleh menyembuhkan penyakit dia, tak payah guna kain. Tak payah pergi bom. Kalau kita kuat, Allah SWT bagi sembuh, bagi selamat kita, lepas kita daripada gangguan makhluk halus itu. Kalau tidak pun, kalau tak lepas pun, kita mati begitu pun tak apa, lebih baik lagi. Ini hak lagu ni. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, dia kata tak kena pendapat lagu tadi tu. Sebab apa? Nabi SAW sendiri suruh bom, suruh berubat. Dia sendiri berubat. Siapa dia yang lebih
bertawakal lagi daripada dia. Dan sahabat-sahabat dia berubat, guna ubat. Dia tanya, ara'aita dawaan, ara'aita adwiyatan natadawi biha, ataupun dan dia kata ruqan nastarqiha, bagaimana dengan ubat-ubat yang kita berubat dengannya. Bagaimana dengan ubat-ubat yang natadawa biha, yang kita berubat dengannya. Bagaimana pula dengan jampi-jampi yang kita gunakan itu? Hal taruddu min qadarillahi syai'an? Ada sahabat tanya, adakah boleh menolak takdir Allah SWT sikit sebanyak, boleh ke? Sahabat kata, Nabi SAW kata, hiya min qadarillah. Hak tu takdir juga, kata dia. Berubat tu pun takdir juga, bomo tu pun termasuk dalam takdir juga. Jangan kamu ingat takdir ni, berubat tu tidak termasuk dalam takdir. Takdir Tuhan juga. Takdir Tuhannya kalau kamu berubat siap, misalnya, itu takdir juga. Kalau tak berubat tak siap. Takdir. Jangan faham takdir ni kalau sudah takdir lagu tu kita tak boleh dah nak kira ke mana-mana pun tak boleh. Tidak. Tidak bercanggah, tidak makna melanggar takdir kita berubah, ataupun kita bomo, kita jampi, tidak makna melanggar takdir. Dan tidak juga bercanggah dengan tawakul. Tetapi mereka ini, kata golongan yang kedua, dia tidak bersandar kepada benda-benda tu sebagai kai itu yang menyembuhkan. Tidak. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menghilangkan penyakit itu, kita bomo tadi, tapi bukan untuk bomo. Yang menghilangkan penyakit Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Bukan kerana itu, kerana ini, tidak. Kita makan yang mengenyangkan siapa? Allah, bukan nasi. Dia itu akidah dia. Sekarang ni Nabi SAW nak ayat akidah. Mana belah-belah cerita sebab dia ni bawa akidah hak tu ajaran utama yang dibawa oleh dia nya. Sebab tu dia tak tinggal pergi mana pun bawa sama akidah tauhid. Dalam bab berubat ni pun, ini bab berubat ni, tapi ada juga tekan tauhid. Kena faham. Walaupun kita berubat, kita berapa pun, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat ini saja ubat, tak ada hak lain dah. Jangan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyembuhkan walaupun tanpa kai tadi. Walaupun orang Arab mengatakan ubat yang terakhir sekali ialah kai. Jangan kamu anggap itu ubat terakhir. Boleh jadi ada lagi ubat yang lain. Maka manusia tidak putus asa untuk mengkaji lagi, kaji lagi. Ada lagi ubat yang lain. Atau kalau tak ada ubat pun kita tak faham bagaimana Allah SWT boleh menyembuhkan. Dengan berkat doa sendiri ke, atau doa orang lain pun kita tidak tahu. Allah SWT yang menyembuhkan. Bukan ubat itu ilat, kena faham istilah. Bukan ubat itu ilat kepada sembuh. Ilat ni apa makna ilatnya? Kalau tak ada dia, tak ada lah sembuh. Jangan faham begitu. Itu ilat. Sebab lain. Ilat lain, sebab lain. Ini dalam istilah. Kalau kita belajar ilmu kalam, dia faham lah. Mereka ini tidak menganggap ubat itu sebagai ilat bagi kesembuhan. Bukan masalah berubat saja. Masalah makan hak biasa ni pun kita tidak anggap nasi itu sebagai ilat bagi kenyang kita, tapi sebab bagi kenyang kita. Kenapa faham? Ilat dengan sebab tu apa beza? Ilat maknanya menganggap tak ada orang lain. Itulah satu-satu yang menyebabkan kita jadi gini. Ya kita siar ni tak ada kerana lain melainkan kerana ubat tu. Artinya kita menganggap dia sebagai ilat. Kita tutup orang lain, tak ada orang lain. Orang lain tak boleh. Buisia, hak tu saja. Itu ilat, kita menganggap dia sebagai ilat. Tetapi kalau kita kata ubat tu sebab kepada sembuh kita, tak apa. Sebab ni dia bukan satu. Sebab bukan satu. Misalnya cerah. Cerah. Apakah ilat bagi cerah? Kalau kita kata ilat bagi cerah, iaitu matahari, salah. Artinya kita kata satu-satunya perkara yang menyebabkan cerah ni matahari. Sedangkan sekarang ni tak ada matahari, cerah. Cerah kan ni? Walaupun tidak secerah matahari, tapi cerah juga. Nampak juga. Maknanya matahari itu sebab kepada cerah, bukan ilat. Itu kena faham dari segi akidah ni. Dia tidak menganggap ubat tu sebagai ilat.
Kalau menganggap ubat sebagai ilat, dia bahaya kepada jiwa pun. Kepada jiwa pun. Sebab apa? Bila doktor kata tak ada dah ubat ni hak akhir sekali. Dah kita percaya kepada ubat ni sebagai ilat, tak ada dah kalau ni tak boleh sihat, tak ada lah. Kita pun jadi lemah semangat. Sedangkan kalau kita anggap ubat tu sebagai sebab tak salah. Tak salah. Boleh jadi kalau ubat ni tak sembuh, ada lagi hak lain. Cuma kita tak jumpa sebab tu. Tak jumpa sebab. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menganggap apa ni kain ni sebagai penyembuh, gatukan ni sebagai penyembuh. Dia larang tadi. Dia larang takut rusak akidah. Sebab dia bawa akidah. Kita kena faham tu. Faham akidah ni apakah menyusahkan kita? Tidak. Dia membawa kebaikan untuk kita. Misalnya kalau kita anggap kain itu ubat akhir, kain itu ilat kepada kesembuhan seseorang tu, bahaya. Kalau tak siap, dia kata habislah lah, tak ada apa. Tapi kalau orang tu dia ada sebab itu tidak semesti sebab zahir. Kadang-kadang sebab tu kita tidak tahu. Doa boleh menjadi sebab. Doa sebab kepada sembuh boleh. Berarti banyak kemungkinan untuk sembuh tu tidak habis lagi kepada kita, tidak lemah kita. Itu faedah disebutkan benda ni dalam bab perubatan ni. Nak ayat akidah tauhid tidak melemahkan orang sakit, bahkan akidah tauhid kau menguatkan orang sakit. Yang ni ketika orang lain kata habis dah ubat, dia kata tak. Ahli tauhid mengatakan tidak, aku masih boleh sembuh lagi, insya-Allah, dengan apa cara sekalipun. Sebab bukan itu saja, banyak lagi sebab-sebab yang lain. Cuma kita tak jumpa. Kalau kita nak mati dengan ni pun tak apa, kita terima takdir Allah SWT. Tetapi termasuk dalam takdir juga seperti yang disebut dalam hadis tadi, kita kena berubat. Berubat tu takdir. Mana tahu takdir kita tu duduk di sana, kita kena carilah. Kena cari. Lepas tu kita sembuh. Berapa banyak orang yang dikatakan oleh doktor tak boleh dah, mesti mati. Berapa ramai orang hidup lagi lepas pada itu. Itu menunjukkan tidak begitu. Ini nak ayat tauhid ni pegangan kita. Apa yang sebut cara kau ubat ni? Sebab ubat ni kita mengharapkan sangat kesembuhan kita. Dan kita berasa macam kena ada satu kuasa gaib yang dapat menyembuhkan kita. Itu dia sudah berkait dengan akidah tu. Tapi kalau makan ni hak biasa, adat kita tak terfikir pun ya nasi tu menyebabkan kita ni jadi kenyang, kita kena sembah nasi. Tak. Kita berasa dia tu zahir. Sebab zahir. Sebab tu dia tak sebut waktu. Tapi pada hakikatnya sama juga. Sama juga. Kita kena anggap nasi tu sebagai sebab, bukan ilat bagi kenyang kita. Allah SWT boleh mengenyangkan tanpa nasi, atau benda-benda lain boleh mengenyangkan, bukan nasi saja. Kita kena faham yang mengenyangkan Allah SWT. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia mengatakan orang yang tidak bomo, orang yang tidak melakukan kai dan sebagainya, maksudnya ialah orang yang tidak bomo dengan cara yang tidak betul. Dia pergi jumpa dengan Tok Sami lah, dia baca apa-apa tak tahu, dia baca puja Tuhan dia pun tak tahu tu. Syirik, gunakan kalimah-kalimah syirik tak tahu. Kita tak kira dah, kita nak siar ni tak kira, pergi macam jangan, boleh rosak akidah itu. Jangan macam tu. Tapi kalau bomo tu menggunakan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan yang tidak bercanggah mengikut akidah, tak apa. Sebab apa? Nabi SAW sendiri bomo, sahabat-sahabat dia bomo. Ini menunjukkan dia tidak menafikan. Pasti apa lagi hak lebih tinggi kedudukannya, lebih daripada sahabat tu siapa lagi dalam kalangan umat ni? Tak ada dah. Walaupun begitu mereka itu sampai masa bomo dia bomo, sampai masa berubat dia berubat. Lagu tu lah. Tetapi dia tak sih. Kalau cara hak syirik, hak tak betul, gunakan jin, sembah hatu, gapo, berubat, dia tak sih. Biar mati tak apa, dia serah kepada Tuhan. Dalam keadaan ni, wa ala rabbihim yatawakkalun, kalau tak ada ubat, tak ada gapo, serah Tuhan. Tapi nak kata dia guna ubat hak haram, tak. Doktor kata awak kena minum arak, bau ziah ni, dia tak sih. Guna hak haram tak sih, hak tak molek tak sih. Itu makna tidak berubat dengan hak haram.
Tidak taksir berubat dengan cara hak haram, dengan cara hak salah taksir. Hak betul tak apa. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ulama-ulama kita kata ni, dia ada kesan pada benda-benda tu, ada kesan. Nasi ada taksir dia, api ada taksir dia, ada asar dia, kesan dia ada. Tetapi muassirnya siapa yang memberi kesan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila-bila kita makan ubat, bila-bila kita gitu ni, dalam Quran kata dia ajar wa idza maridtu fahuwa yashfin, bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Yang Tuhan itulah yang menyembuhkan. Kita makan ubat dan ubat ada kesannya. Allah SWT beri khasiat kepada benda-benda yang dia buat ni, sehingga kita tahu. Jangan kita nafikan khasiat. Kalau kita nafikan khasiat, jadi kita tidak yakin benda ni lama kan orang kata ada khasiat, kita pergi ambil tak ada khasiat, tiba-tiba hilang. Lagu mana lagu tu? Susah jadinya alam ni. Dengan sebab itu Allah SWT buat hukum adat, hukum tabi'i dia panggil. Benda ni khasiat dia begini, benda ni khasiat dia begini. Bila saja kamu ambil, kamu guna, memang ada khasiat. Bahan itu memang ada khasiat, ada kesan. Tetapi siapa yang memberi khasiat kepadanya? Allah. Allah yang memberi khasiat. Begitu juga benda ni ada khasiat, kain ni ada khasiat, ada. Tapi siapa yang memberikan khasiat itu, yang memberi kesan itu siapa? Allah. Kalau Allah SWT tak beri kesan, tak berkesan juga, tak jadi juga, tak ada khasiat tu. Tetapi jarang berlaku begitu, sebab mengikut hukum sebab dan musabab. Allah SWT buat untuk kemudahan manusia ni. Dia buat dah benda ni gini khasiat dia, benda ni gini. Kita tak payah pusing dah kalau makan. Kita tanam pokok durian, tiba-tiba tubik buah lanah pula, jadi lagu lain. Ni benda ni ubat ni asal dia khasiat gini, doktor ambil dah dalam klinik dia, tiba-tiba jadi lagu lain pula, khasiat dia berubah. Tak jadi lagu tu. Tak jadi lagu tu. Sebab apa yang Allah SWT tidak buat berubah-ubah tu, tetap begitu, sehingga kita berasa macam dia ada pada dia aja khasiat untuk kemudahan kita. Sebenarnya yang memberi khasiat Allah SWT, yang memberi kesan Allah SWT. Kita kena faham gitu. Kalau faham gitu tak apa, tauhid lah. Mari tauhid lah. Kalau tidak, tak ada tauhid, banyak lah. Banyak tauhid. Banyak Tuhan. Ubat ni boleh sia je, ubat ni boleh sia je, ada kelebihan belaka. Jadi kita duduk puja benda tu pula, sebagaimana yang berlaku di kalangan umat-umat lain. Di kalangan orang Hindu ke misalnya, setiap hak istimewa, kelebihan yang ada dalam dunia, dalam alam ni adalah jelmaan Tuhan, bayangan Tuhan. Jadi kita nak sembah dia boleh. Lembu apa semua, pasal banyak kelebihan yang ada pada dia tu. Dengan susu dia berapa macam, apa makanan boleh buat daripada susu dia, cara dia. Lepas tu kalau ada pula pokok kayu ni ada khasiat dia sembah pula pokok kayu. Batu sembahnya pasal ada juga khasiat batu-batu. Banyak benar Tuhan kalau tu. Kita orang Islam tidak gitu. Kita ambil punca dia. Hak ni tidak, sebab hak ni Allah SWT buat untuk kita, untuk kita belaka. Perbandingannya ahli tauhid dengan ahli syirik, yang anak selalu buat perbandingannya beginilah. Kalau nak mudahnya, dalam sebuah rumah, kalau kita perhidupkan, andaikan kita orang yang sudah mati dah beribu tahun dulu, kita hidup semula lah. Ataupun orang jakun yang tak biasa tahu tentang kemajuan dunia ni, tak tahu, kita mari letak dalam sebuah rumah. Letak dalam sebuah rumah, lengkap dalam sebuah rumah tu ada belakang, dengan peti sejuknya, dengan TV-nya, dengan lampunya, macam-macam alat-alat ada lah. Semuanya pakai petik saja. Bila orang jemput pecik tadi, switch dia tu duduk di lain lah katakanlah. Kita petik kipas, musim kipas. Mana pula ni musim kipas? Tadi panas kita. Bila musim kipas sejuk lah kita. Dia pun sembah kipas tu. Pasal apa? Kipas yang menyejukkan dia. Aircon pula tutup kipas tu. Aircon pula. Tiba-tiba aircon pula. Tadi panas, tak boleh nak duduk. Bila pasal aircon, sejuk. Sembah aircon pula. Peti sejuk, pelik juga. Tadi air cair, bila letak dalam tu jadi beku, sejuk. Sembah peti sejuk pula. Banyak benda lah hak sembah. Banyak benda hak sembah. Sepatutnya dia ni kagum, tapi oleh kerana fikiran dia cetek rendah, dia nampak setakat hak nampak ni.
Sepatutnya dia kena kagum kepada orang yang buat ni, kuasa tu, orang yang menemui kuasa tu, tenaga elektrik tu. Macam mana tenaga tu boleh guna semua ni? Alat sejuk boleh menyejukkan, hak panas boleh panas. Macam mana dia? Kita nak jumpa dengan dia lah sepatutnya. Terima kasih kepada dia. Sepatutnya kalau hak cerdik ni, dia nak jumpa dengan hak tu. Hak cerdik lagi, tak say lagi hak tu. Hak je pecik switch tadi, hak je buat elektrik, menemui elektrik tu pun dia tak say lagi. Ini biasa respon kita juga. Cuma betul lah jumpa dengan dia, jumpa ke dia. Kalau betul lah jumpa kita boleh juga. Lebih kurang lah kita dengan dia. Orang yang buat dia tu siapa? Pandai gitu semua tu siapa? Dia nak cari hak lebih lagi. Ahli tauhid dia cari hak lebih, jumpa sah akhirnya. Begitulah perbandingannya. Ada pun ahli syirik ni tahu benar cara memikir dia. Sebab tadi sepatutnya dia naik sikit lagi, boleh naik sikit lagi pun dia jumpa dah kelebihan dia duduk pada orang rupanya manusia yang buat ni. Manusia tu siapa buat? Dia jadi sendiri. Kalau dia pergi lagi, jumpalah tauhid. Sebab itu Nabi SAW dalam gapo-gapo pun tekan pergi kepada tauhid sahaja. Dalam masalah berubat pun tauhid juga. Itu yang sebenarnya. Dan bila kita ada tauhid kuat, kita akan jadi kuat. Bukan jadi lemah. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ukasyah pun bangun. Adakah saya termasuk di antara mereka wahai Rasulullah? Rasulullah pun kata ya. Ada seorang lagi bangun, dia kata, adakah saya termasuk? Nabi SAW kata, Ukasyah telah mendahului ilmu. Ukasyah telah mendahului ilmu. Yang ni hak Nabi SAW rakyat ni, hak dia yakin Allah SWT bagi tahu kepada dia. Kebetulan boleh ke dia? Sebab kata saat ni lah, boleh kepada satu orang menemui satu kuasa. Boleh ke dia? Tak boleh kepada orang lain. Kita nak dekiwan, Allah SWT nak beri ke dia. Hak ni pun nak beri ke dia, Ukasyah. Orang lain ada dalam majlis tu juga, tapi tak ada dah peluang tu. Tak ada. Supaya ahli-ahli yang cerdik-cerdik lah, penemu-penemu apa-apa, penemuan-penemuan baru, dia duduk di kalangan orang lain juga. Supaya orang lain duduk tidur sekali. Apa sebelah dia tak boleh? Dia boleh. Lagu tu lah dah Allah SWT nak beri. Bolehlah kepada dia. Tapi bukan bermakna orang seorang lagi ni tak akan termasuk dalam tu. Tak juga. Tak. Tidak bermakna begitu. Senyap sekatu. Senyap sekatu. Bermakna Nabi ditunjuk kepada dia hak ni memang tentu termasuk dalam hak ni. Kalau hak ni termasuk dalam hak ni, ahli syurga dalam dia tu. Walaupun tidak sebut dalam hadis hak sahabat 10 pun, ahli syurga dah lah. Dah masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga, ahli syurga dah lah. Jamin syurga dah lah tu. Hak lain hak tidak sebut ni, tidak bermakna dia tidak ahli syurga dan kena hisap tu. Tak layak. Boleh jadi baik untuk dia begitu, baik untuk dia begitu. Dan Nabi SAW hanya ceritakan apa yang diberitahu kepada dia sahaja. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak sewenang-wenang, bukan seperti ahli-ahli agama lain yang boleh memberi keampunan kepada seseorang. Mari rakyat ngaku ya dosa, rakyat apa buat dosa apa dia, saya ampun awak, habis dosa dia. Ataupun beli kad saja. Setengah-setengah agama tu ada jual kad pengampunan. Beli kad tu ampun dosa, ahli syurga adalah dia. Nabi SAW ajar kepada kita tidak begitu. Dia sendiri pun tak boleh. Sekat mana hak dia rakyat pada dia, sekat tu dia tak ada kuasa dalam perkara gaib. Dia tak ada kuasa. Bukan hak dia nak beri orang ni syurga, orang ni syurga. Tidak, dia rakyat saja. Habis itu. Lepas tu babul ithmit. Ni nak rakyat kesan khasiat. Tadi dia nak menafikan, jangan kita ingat benda ni khasiat tu ada dengan sendiri, jadi dengan tabi'i dia, semula jadi dia. Akar kayu ni atau pokok ni khasiat dia memang jadi gitu dah. Daripada dulu lagi, beribu tahun dah khasiat dia tu ada gitu sama. Dan khasiat dia tu jadi sendiri. Jangan kita anggap gitu. Allah SWT yang menjadikan khasiat itu, yang memberikan khasiat itu kepada sesuatu benda. Lepas tu Imam Bukhari tak mari pula bab lain pula. Khasiat celak mata. Dia kata ada khasiat ni, ada kesan lagi, ada kesan. Nak cerita ada kesan, benda-benda ada kesan. Dan benda ni boleh dijadikan sebagai ubat. Boleh dijadikan sebagai ubat. Bahawa ayat agama dia, kalau lah dia tak say nak ajar lagu ni. Dia nak ayat, sebab tu kita kena takwil hak tadi, kena takwil.
Kena takwil seperti tadi lah. Kalau kata orang tak usah berubat, tak usah gitu gini, hak tu lah hak masuk syurga tanpa hisab tu, apa makna dia? Jawapannya seperti yang kita sebut tadi. Lepas tu ini nak sebut ubat-ubat pula. Ithmit, jenis celak, batu celak, ithmit. Dalam bahasa Arabnya dia sebut ithmit. Dalam bahasa kita tak tahu apa dia dipanggil. Dalam bahasa Inggerisnya dia panggil antimony. Apa ni? Batu celak. Batu celak ni dia duduk di bukit. Setengah-setengah tu ada. Seperti bahan-bahan lain. Seperti belerang, seperti gapo, ada dalam tanah benda tu. Jadi hak ni pun dalam apa ni, di bukit ada. Batu tu khasiat dia besar. Terutamanya untuk mata, wal kuhl, dan celak minar ramat, kerana sakit mata. Lepas tu dia amari hadis ni. Hadis ni kita sudah jumpa dah juga dulu. Ada seorang perempuan tu mati suami dia. Apa? Dia sakit mata. Sahabat-sahabat pun sebutlah, kalau celak lagu mana? Kalau celak. Wah, kita bimbang mata dia lama kan jadi rosak kau lagu mana? Kita celak lagu mana? Nabi SAW pun kata, Allah, dulu semasa jahiliah dulu kan, orang perempuan bila mati suami, lagu mana keadaan dia? Duduk dalam rumah dia dalam seburuk-buruk pakaian. Duduk gitu. Berapa lama? Bertahun-tahun. Tak mandi, tak apa dia. Busuk. Jadi sehingga dulu hadis dulu kita sudah jumpa. Sehingga kalau bunga mari pun mapuh burung. Binatang mari pun mapuh binatang. Pasal apa? Teruk sangat. Wah, dia pun jadi macam-macam. Jadi sasaran lah, sasaran kuman, penyakit macam-macam, tak kira lah. Akhir sekali baru dia boleh lepas. Bila kan? Bila lalu anjing, katakanlah lalu anjing, dia ambil tahi lembu, tahi gapo, pekung. Itu makna cara nak melepaskan diri daripada perkabungan. Daripada zaman perkabungan semasa jahiliah. Dia teruk. Faham, dalam Islam arba'at ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Berkabung. Tak boleh tunggu kah? Nabi SAW kata 4 bulan 10 hari. Tak boleh tunggu kah? Dapat kau 4 bulan 10 hari berkabung. Kalau pakai celak tu bermakna hilang dah kabungnya. Tidak berkabung lah, jadi berjanguk pula dah. Setengah-setengah orang, sebab itulah setengah-setengah orang dia kata apabila dalam perkabungan ni dalam masa 4 bulan 10 hari ni tak boleh bercelak. Sebab bercelak ni maknanya berjanguk. Dia faham daripada ni. Sedangkan hadis ni orang sakit mata. Nak pakai celak tadi bukan untuk janguk. Janguk apa bekok gitu mata tu. Takut kau huduh cuma celak mata. Bubur celak mata. Apa yang Nabi SAW larang juga ni? Dah untuk berubat. Tak boleh kau kalau orang tu sakit mata, dia dalam keadaan berkabung dalam masa 4 bulan 10 hari, tak boleh kau dia berubat dalam mata dia sakit mata. Apakah itu bercanggah dengan perkabungan? Perkabungan ni apakah makna menyiksakan diri sendiri? Walaupun tidak setara masa jahiliah tu, tapi ini pun satu bentuk penyiksaan juga. Apa Nabi SAW tak buat itu muskilnya. Dah kalau ini ubat, jawabnya ubat pun sini nak menunjukkan ubat pun dia kena tengok juga bentuk penyakit tu. Nabi SAW tak buat dia pakai celak ni bukan kerana untuk berjanguk. Tak buatan dia nak berjanguk, tidak. Kerana celak tu tidak menjadi ubat kepada penyakit mata dia tu. Dan Nabi SAW tahu boleh jadi kaum mudarat. Sebab tu. Tetapi kalau diyakini, dipastikan sakit dia tu memang sesuai dengan celak mata, tak apa untuk berubat. Di sini apa tak boleh? Pasal tidak menjadi ubat celak tu kalau dia bercelak. Bahkan mungkin memudaratkan mata dia. Ni benda kena faham. Kalau celak tu celak sengati, ini celak sengati pun. Celak hak tulen, hak asli. Batu tu sengati. Pun tengok dulu penyakit tu sesuai ke tidak dengan ubat. Kalau tak sesuai tak boleh. Sementara kalau kita kata ubat sakit kepala, ikut makan tu pula sakit kepala lagu mana? Jangan. Kadang-kadang kau mudarat. Nabi SAW tahu, sebab tu dia tak boleh. Bukan kerana
Orang yang sedang berkabung tu tak boleh berubat. Tidak, boleh berubat, tetapi ini bukan ubatnya. Hak kamu syorkan itu bukan ubatnya. Nabi SAW tahu bukan ubatnya. Jadi tak ada guna. Untuk berjanguk pun tak ada faedah juga. Memang tak boleh. Faham janguk apa? Dah sakit mata. Untuk berubat pun tak ada faedah juga. Bukan ubat dia. Lepas tu sekarang ni ada celak ismit, dia kata guna ismit ni, celak-celak ni sebenarnya bukan celak. Dia panggil dalam apa nama ni, istilah perubatan ayurvedik, dia panggil Krishna Surma. Krishna Surma tu celak Krishna. Hak tu daripada batu, sebenarnya bukan batu celak ni, antimoni ni, tetapi daripada pelambang dan timah hitam. Banyak duk jual kedai jual hak ni. Lepas tu dia kata ni celak. Kalau pakai hak ni kau mudarat lagi, bukan kau jadi penawar. Tak ada jadi ubat. Sebab itu kita kena pasti dulu nak pakai apa. Sunnah pun kena tengok dulu, ya kau tidak ni sesuai kau tidak ni untuk kita. Sunnah betul, memang ada dalam hadis Nabi SAW pakai celak. Tapi orang ni nak pakai dia tak boleh. Pasal apa? Dia sakit, tak sesuai dengan sakit dia. Tak sesuai. Pas nak tahu sesuai ke tidak sesuai tu, Nabi SAW dia boleh dapat wahyu, atau dia ada kemahiran dia. Kalau orang lain, dia kena doktor lah. Maknanya kita kena merujuk kepada ahli dia. Jangan kita mana-mana satu benda yang dikatakan ubat kita tuh makan. Jangan macam tu. Kadang-kadang kau memudaratkan kita. Kena lagu saat ni orang kata celak, rupanya bukan celak, pelambang ataupun timah hitam. Pakai hak tu kau buta mata. Lepas tu dia kata tak jadi, hadis tak jadi. Bukan tak jadi, tak kena lagu, tak kena cara dia. Tak kena cara dia. Kalau tak kena cara, memanglah boleh jadi mudarat lah. Kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Dan celak mata ni di antara hak molek, batu dia ni yang terdapat hak moleknya di Isfahan. Disebutkan dalam kitab-kitab Isfahan. Dan kalau di Pakistan hak molek di kawasan Chitral, kawasan pergunungan Chitral, situ molek celak dia. Tapi kalau hak asli lah, jangan capur lah. Kalau capur dengan benda lain, tak bertanggungjawab. Kita tidak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab. Pernah di England tidak dibenarkan masuk ni batu celak ni, kerana dikatakan memudaratkan. Dalam buku ini, dalam buku Tib Nabawi ini ada disebutkan pernah dilarang kerana dikatakan memudaratkan untuk mata. Tetapi setelah dibuat kajian terhadap batu hak asli itu, semua tidak, dia memang baik untuk mata. Begitu juga beberapa ramai pakar mata yang dia sebut dalam ni, sebutkan memang kalau hak asli itu memang baik, memang baik untuk mata. Ini perkara yang kita kena faham. Memang ada sesuatu tu, kalau ada khasiat dia pun tidak makna kalau ada khasiat tu terus boleh guna untuk setiap orang sakit. Tak, kena tengok dulu orang sakit ni sakit lagu mana, kena tengok dulu. Tidak boleh mudah-mudah lah, tidak boleh mudah-mudah. Babul Juzam. Tak boleh pergi, nampak sekat ni lah dulu. Sebab ni panjang pula ni, panjang pula. Wallahu a'lam.